Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam tanah Palestin di umat Islam yang kita ketahui pada ketika ini Palestin sekali lagi dan berkali-kali telah terceroboh dan telah dibuat macam-macam oleh Yahudi laknatullah, dan tanda kita memberikan cakna dan juga sensitiviti kita kepada saudara-saudara umat Islam yang berada di Palestin. Salah satunya adalah dengan menghayati dan memahami situasi-situasi yang mereka alami. Tidak lain tidak bukan untuk kita sendiri juga merasakan, walaupun dalam kejauhan. Jadi malam ini kita tampilkan al-Ahkana yang berasal dari tuan dan tuan yang biasa dalam media sosial, biasa dengan televisi. Ustaz Nabi sebelah saya tidak asing di Masjid Bandaraya. Setiap kali kita ada program festival pastinya Ustaz Nabi muncul, dan juga Al-Fadhil Ustaz Hasri juga merupakan dakwah bebas dengan seperti, dan beliau juga sudah selesai ini kali ketiga lagi pada dan kali kita jumpa ke Masjid Bandaraya untuk melupas tajuk-tajuk yang menarik dan tajuk yang begitu penting untuk kita hayati, kerana ianya berkaitan dengan akidah yang selama ini kita pertahankan dan yang selama ini kita pegang dari kita kecil sehingga kita ada umur pada hari ini. Jadi kalau melihat kepada tajuk forum ini adalah berkenaan dengan Palestin, bumi umat Islam. Jadi hari ini kita maklum, kita ketahui pada 7 Oktober telah berlaku insiden serangan dari Hamas kepada Israel dan serangan Israel kepada Hamas, yang situasinya merupakan situasi yang juga cukup kurang sejak 75 tahun yang lepas. Jadi mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 21 hingga 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذkuruu ni'matallahi 'alaikum واذkuruu ni'matallahi 'alaikum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi اذkuruu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tamuddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam surah Al-Maidah dalam ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Mengajak
mereka tidak mampu masuk kerana terdapat kaum Palestin atau Jabari yang tubuh badan mereka lebih besar daripada Bani Israel, dan mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam mereka tidak akan masuk ke Palestin selagi mana kaum Jabari yaitu penduduk Palestin di sini selagi mereka berada di dalamnya, kerana takut kalah berhadapan ataupun berperang dengan mereka. Lalu dalam ayat 23 terdapat dua orang daripada kaum Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan kepada kaum yang lain yang ingkar untuk terus juga mematuhi perintah daripada Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke bumi Palestin. Kita berbalik kepada forum kita. Persoalannya yang akan saya tunjukkan pada Ustaz Hasri adalah, kalau kita lihat ayat yang saya bacakan dan yang saya terangkan atau terjemahkan tadi, membuktikan penolakan bangsa yang terhadap pelawaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa memasuki dan mendiami bumi Palestin. Dan begitu ayat 22-23 yang saya ceritakan sebentar tadi. Jadi soalannya di sini, apakah penyebab bangsa Yahudi menolak memasuki bumi Palestin, dan siapakah dua orang pengikut Nabi Musa alaihissalam yang menerima pelawatan tersebut? Tidak membawa sesuatu, silakan Fadil Ustaz untuk menghurai dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Kalau ada foto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kasih kepada Ustaz Musi, sahabat dan seluruh kuasa Masjid Bandar Raya. Saya sebenarnya awak nak kuliah bila pengurusi tanya soalan saya, tiba ada soalan. Maksudnya ada ilmu harap tuan-tuan boleh angkat. Saya nak dekat macam-macam takmir berkata ayat Quran yang Imam baca tadi dia pun baik hafal, tapi kalau tak hafal Quran saya tak ingat ayat apa dia baca. Mungkin apa kelemahan sejak dari dulu sampai sekarang. Jadi Masya Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, saya ini cakap laju kawan sekalian miskin, takut nanti saya sambung-sambung diberi bulan itu dan so harap boleh faham. Dan soalan moderator ni macam soalan seminar pakai kata raja. Kita buat research kajian, tapi saya tak sempat nak tengok. So saya jawab mana betul, tanya jawab, mesti nak jawab sendiri. Apa yang disoalkan, dapat guide daripada Al-Fadhil moderator sebenarnya. Tapi malam tadi, pagi ni, pada pagi pada setengah sampai 3 tadi pertama program Timbalan Ketua Menteri ketiga program Labur Saham yang pertama saya datang sana Datuk Haji Asri, mentor kepada Asri Akademik, insyaAllah
Alhamdulillah kemarin Ibu Menteri juga pun menanya anak murid kepada Datuk Pendatang itu sejak tahun 2019 dia berminat dalam semua jadi hari ini mereka dapat sempat dan ikut dan sebagainya. Beginilah saya sebut tadi tentang surah Al-Ma'idah ayat 125. Penghujungnya dalam ayat tersebut contohnya kalau ada handphone boleh tengok ayat tersebut. Saya baca tadi ayat 21 surah Al-Ma'idah surah 111 111 112 ayat yang panjang. Imam Ustaz ini nak baca habis hari ini macam dia pula jadi macam penceramah pula, jadi dia baca separuh. Tapi ayat yang menarik pada surah ayat yang keempat ayat 25 iaitu surah Al-Ma'idah ayat 24 dan 25. Kita kata bukan Nabi Musa kecewa, ya, Nabi-Nabi tak pernah kecewa. So semua kadang-kadang jahatnya kaum melampaui batas dan menyebabkan mereka berdoa sesuatu yang kata orang ni macam Nabi Nuh, ya Allah jangan kau tinggalkan orang seorang dalam bumi, ya, yang fitnah aku yang tak bermain dengan aku. Kalau boleh bunuh semua sekali. Itu antara doa Nabi Nuh. Dan Nabi Musa pun kalau lihat dalam ini dalam surah apa nama ini 112 sambung ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin fafruq bainana wa bainal fasiqin wa bainal qaumil fasiqin. Ayat 1 ayat yang ke-25 pada Quran ada install aplikasi Quran saya izin yang butuh cantik dari Ustaz Imam kita seorang masya-Allah, ya. Saya sambung sikit ayat tersebut kalau Ustaz dah baca tadi makna dia. Cuma yang menarik sempat saya mengintai ketika waktu Imam sedang berzikir dan berdoa tentang ayat yang ke-25 dan 26. Tengoklah ayat 1, 22, 23 gambaran Yahudi ini sebenarnya pengecut, belum terai dah takut. Dan dimaksudkan yang golongan Jabari itu adalah daripada kaum Kanaan. Kanaan katanya peristiwa yang berlaku apabila mereka keluar 12 adik-beradik Nabi Yusuf, 11 termasuk Nabi Yusuf 12, mereka berhijrah dari Kanaan disebabkan kemarau yang amat sangat. Dan Yahudi ini berhijrah dua orang ini, antaranya bernama Yahuda. Yahuda disebabkan ajam maka arah kota jadi Yahuda. Lalu mereka berpindah ke Mesir kerana permintaan secara anak mereka, anak yang ke-11 yang 12 Bunyamin untuk berhijrah kerana di Mesir peruntukan simpanan makanan amat banyak. Jadi ajak ayah sekali Nabi Yaqub setelah dicelekkan semula daripada buta dengan hempasan pakaian Nabi Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yaqub dia selama hilangnya Nabi Yusuf dia punya teriak nangis sampai dia buta. Dan kalimah Wasabrul Jamil itu adalah merupakan diri ataupun seni kata yang Allah pegang kepada hari ini daripada lisan Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau nak cerita dalam bahasa jahat, kita bayangkan sebelah 10 orang memang jahat. Mereka sebab tu saya kata malam tadi kami korang dekat Kinaru banyak cerita. Saya kata kalau dia boleh buat
boleh buang, anak cucu mereka boleh buang sebuah hospital di Palestin yang mengakibatkan hampir 600 orang mati, tidak termasuk yang cedera. Maka apa kisahnya 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf yang berbangsa Yahudi ini ataupun Bani Israel ini sanggup bunuh Nabi Yusuf buang dalam laut. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita jahat punya jahat. Saya train myself to my parents, Yahudi overall adalah jahat. Yahudi ini adalah jahat. Daripada selepas mereka duduk dapat penempatan komuniti di Mesir, setelah hidup senang, Yahuda ini menubuhkan satu grup. Ni Yahuda ni grup yang grup mereka ni memakai satu alat, satu tanda menunjukkan this is our communities. Dalam surah An-Nisa ayat 40 ayat dia, am lahum nasibun minal mulk, ada yang boleh lupa lah sampai lupa ayat tadi. Allah sebut dalam Quran, buat Yahudi ni kalau mereka diberikan kesempatan untuk memerintah, sebab mereka ini tidak ada kekuasaan. Allah sebut dalam Quran, sedikit pun tidak memberikan kebaikan kepada orang lain selain bangsa dia sendiri. Yang mendidik masyarakat supaya rasis bukan bangsa Melayu, tapi Yahudi, presiden rasis. Ini contoh. Saya ulang balik, I don't care. Saya tak boleh, bukan saya tidak ada kesian dengan Palestin, tetapi sampai kiamat mereka akan bunuh orang Palestin. Cuba tengok ayat tadi 21, 22, 23. Selagi puak-puak itu ada dekat Palestin, kami tidak akan masuk, wahai Musa. Keluar dekat mereka dulu. Lepas tu ada agenda pada 14 Oktober. Sebelum 7 Oktober perang, mereka sudah berpakat dengan negara-negara Arab yang lain dengan perjanjian doang itu. Apa nama Abraham, apa nama pelupa dah. 14 bulan, tetapi Hamas dan Egypt pesanlah tahu dah maklumat-maklumat dipecah. Lepas tu mereka serang dulu sebelum mereka mengusir orang Palestin keluar duduk di kawasan-kawasan sempadan. Antaranya Mesir akan buka sedikit untuk orang Palestin berpindah berhijrah ke berbagai dipanggil program at-tahjir, untuk menghijrahkan orang-orang Palestin keluar daripada Palestin dan mereka yang kekalkan duduk. Bagaimana peristiwa ini banyak sejarah dirakam oleh Allah sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah. Lepas tu dia kata, kami takkan masuk Musa sebab dia begitu kuat sangat. Kuat Al-Jabari tadi kan, mereka kuat, kubur dia orang kata ni sasa hebat, selalu kalau kami lawan dengan orang, kami yang cari pasal. Sebab yang sampai sekarang dia bunuh orang Palestin bukan siang. Dia tak berani buang waktu siang. Dia pun macam bila orang tidur, ada buang tengah malam. Dia boleh sebab dia pacut. Mereka ni pacut, dayut, pemancut, penakut. Dia pun tak berani malam. Sampai hari ini hebat Rusia lagi lawan Afghan. Dia berada di Pakistan waktu itu. Rusia dan Afghan boleh perang one by one, pakai debaba. Mereka pakai barang-barang yang tersebar, tembak orang-orang, orang-orang serang, bawa serban, pukul di dalam lubang, kata moyang meletup. Dengan serban aja boleh meletup. Belum pakai lagi apa namanya RPG ataupun anti-tank, tak boleh pakai. Tapi Yahudi tak boleh. Saya nak beritahu dalam ayat Tuhan, satu detik, ya Allah, Allah beritahu tidak pada antaranya Nabi Musa kata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi faqur bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku dan saudaraku Harun. Maka ya Allah,
kau pisahkanlah kami dengan golongan-golongan fasik. Dan tahu dalam Quran jelas sebut Nabi Musa kata Yahudi kaum yang fasik. Zaman dia, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa pun kata fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, ni Nabi Musa dan apa? Aku boleh buat apa? Bagaimana Nabi Yusuf nama? Nabi Yusuf digoda oleh isteri pembesar Al-Aziz di Mesir itu kepada dia. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nabi Yusuf pun kata tak boleh buat apa dah, sebab nafsu ni memang telah buat jahat, melainkan yang Allah berikan rahmat kepada aku. Maka Nabi Musa kata pada Nabi Nuh di doa, la tadaya alal ardi minal kafirin dayara, jangan tinggal walau seorang orang yang lawan aku ni. Memang Nabi dulu ni doa dia keras-keras sebab bangsa dia pun jahat-jahat. Tengok Allah perkenan Nabi Musa, doa Nabi ni sentiasa diterima oleh Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 26. Yang ni saya rasa bangga dalil kita kepada orang. Sebab itu Ustaz apa nama ni? Sahabat Jamil. Ustaz Hafiz pernah dengar dapat maklumat-maklumat terkini. Kita sekarang dan alhamdulillah apa nama dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia Syed Ibrahim di Yayasan Rasul dan Al-Quran yang masa kedua di dunia ni. 1 million terjemahan Mandarin kerana cadangan kita untuk hantar Quran terjemahan ke negara Eropah, mengambil peluang untuk beritahu orang Eropah bukan ada bukan baru ada nak beritahu Eropah apa nak kau jahat bangsa yang berkata ekonomi maju dulu apa baca dalam our Quran. Dalam Quran beritahu kebanyakan yang baca mereka terpesona dengan Islam. Rupanya jahat golongan Jews ni sejak 1,000, 2,000, 3,000 years ago. Sampai Tuhan pun ada masa ini. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 60, Tuhan kata pada Al-Quran itu, Allah laknat wa ghadiba alaihim وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. Tengok firman surah Al-Ma'idah ayat 60 sama surah yang sama. Surah ni banyak kata Yahudi sebenarnya. Allah kata kami laknat dia orang, kami murkai mereka dan kami jadikan mereka itu daripada babi dan beruk-beruk. Oh, bahasa Allah kasar dan tubuh kita faham. Kena pada orang tu. Babi pun tujuh nama disebut dalam Quran. Ini nak beritahu pada kita. Ayat yang disebut ialah iaitu bunyinya qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatimuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Tahu tak? Allah harapkan orang Yahudi yang degil yang dengan cakap Nabi Musa AS, Allah haramkan mereka masuk bumi Palestin dan mereka tersinai di kawasan Sinai selama 40 tahun. Quran ada dari dan kawan kita yang bukan Islam apa kemudian paham itu kita bukan sampai Yogurt larang juga untuk duduk di Palestin selama 4 bukan duduk, masuk 40 tahun. Ini satu sumpahan daripada Allah. Patut ada apa ni Ustaz Hafiz dan Nabi dan sahabat sekalian, ada pandangan-pandangan mengatakan ada orang curi masuk, nak masuk juga, tapi kebanyakan mereka dimatikan oleh Allah atau mereka disumpah. Sumpahan itu dua benda, beruh
dan babi, kera, mangki dan babi. Masuk dia jadi babi bagi perempuan, masuk dia jadi beruk bagi lelaki. Dia bukan setakat tentang memancing pada hari Sabtu macam-macam, tapi riwayat banyaklah. Kita tak ada tadi lebih lanjut, tapi nak bagi tahu pandangan-pandangan dalam masa contoh dan diamalkan masuk pada 2020 sampai 2060 21 masuk, tapi dan 2024 dah masuk juga, masuk aja sama ada dia kena penyakit wabak akan jadi beruk dan babi, tapi tak nak manfaat sebab orang bunuh dia, orang makan dia. Maka contoh mana tempat ini nak beritahu betapa jahatnya satu bangsa yang Allah cipta ni, nak beritahu kat kita bahawa saja manusia ni kadang-kadang dia tak sehebat mana, tapi dia rasa diri dia hebat sangat kerana dia ada kuasa. Ini contoh yang lain. Ambil sikit masa. Sejarah beritahu kita berkaji balik tentang siapa Quraisy, yang mana kehidupan. Siapa Quraisy? Siapa Bani Nadir? Kita tahu dah, semua Bani Yahudi Israel ini, semua Bani Quraisy dibunuh. Yang diputuskan oleh salah sahabat Nabi riwayat dalam hadis Bukhari, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu daripada keluarga salah seorang yang Rasulullah dijamin disebutkan 10 orang tadi. Bani Quraisy ada sedikit penyelewengan pengkhianatan dalam perang Khandaq yang Sa'ad meninggal juga pada perang tersebut, ada panahan, ada yang gada dia, tapi dia sempat untuk menghukum yang mana orang-orang Yahudi daripada Quraisy. Dia kata kami tak nak Muhammad and the gang menghakimi kami nak sekutu kami daripada Aus. Quraisy dalam perang Aus dan Khazraj menyokong kumpulan Aus, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka menyokong support yakni kumpulan Aus Khazraj. Jadi dia nak Aus, maka Nabi kata okey, awallah tak Mu'az, Mu'az beri dalam masalah Mu'az juga saat buat yang ini nanti ada berkaitan pada dalam disebut telah bergegarlah langit di ketika mana saat Mu'az meninggal dunia. Masa seorang munafik mengangkat mayat atau jenazah saat di Mu'az, munafik menjawab ringan betul jenazah si Mu'az saat ini. Kenapa? Kerana beliau telah hukuman mati pancung kepala terhadap orang-orang Bani Quraisy. Dia buat apa? Bani Quraisy yang lelaki riwayat kata, dua riwayat semua kena bunuh, yang perempuan kena halal. Ada yang mengatakan 700 orang yang sahabat-sahabat ini dibunuh, yang ingin membuat dua yang nak mampus itu dia. Tuan, itu Bani Nadir sebagai hukum keluar kena halal dengan syarat makanan tetapi emas dan perak, sebab dia kena tukar emas daripada dia keluar. Bani Qainuqa dihalal keluar ke Syam. Mereka ni orang bisnes. Nak cerita kepada dia, sebenarnya para orang Yahudi tidak ada tempat. Batu yang apa nanti penyusap yang menyebut apa nama sahabat-sahabat bagi sebenarnya dan orang ini dengan nama dia, yang mereka ini yang orang yang rasa macam ada orang tadi itu yang berani untuk mencelah juga ke dalam apa namanya kapasiti, namun akidah kesuruh yang lain kerana ikut, tapi hukumnya bayangkan kalau 1000 orang 2 orang dia ikut. Dan tuan, bangsa Melayu kita ajak bersatu, ada anak ikut, kita lebih kecewa. Nama ada kecewa mana-mana pun. Adik-beradik ada 15 orang kan, dia buat gini, dia kata nak ikut abang 2 kilo, kecewa tak ada. Maksud dia 2 dia ikut, yang sebelah rumah tak nak ikut. Yang ini yang menyebabkan dalam peristiwa ini nak beritahu dalam bermudah Yahudi ini memang satu bangsa. Saya tak malah ada kasar dia sakit. Saya ni I from Pakistan. Saya betul Pakistan. Kami ada 2 bangsa di dunia ni. Bangsa yang pada sebelah Pakistan tu dan
Dan Presiden pun memang nampak jahat sangat. Buat nama Allah, tarik diri dan Yahudi jadi. Dua ni kami dipilih supaya tidak ada toleransi sebenarnya. Dalam masa muda, dia buat baik, dia buat baik. Ya? Kita punya sendiri, dia jiran, dia buat baik kepada jiran. Tetapi dalam bab-bab yang lain, kepercayaan itu dia hanya dengan 1%. Pada tuan-tuan, sekalian, saya duduk bola sini, nak bagi dalam masa mudahnya, jangan kata orang tak kesian ke Yahudi pun Allah berkata. Saya dapat pada 5 hari bulan 11 tahun ini, nanti ibu dan ibu belajar saya. Dia macam simpati juga saat dia ini sebab dia makan. Dia lupa umat Nabi juga. Saya pun mati putu nak jawab. Sambil mudah pada dia buat. Sebab saya pernah bertemu dengan orang ayat hitam dulu. Saya dengan dadak orang menanam diri. Ada seorang pakcik tua yang lebih dulu. Dia kata tajuknya dia jalan sosial di kalangan anak muda. Bangun pakcik dan Ustaz, sebenarnya bukan salah media, salah TV, salah kerajaan, salah apa-apa. Tapi yang salah benarnya adalah iblis dan syaitan. Dia kata kenapa kita tak buat solat hajat amal-amal supaya Allah ampunkan syaitan dan iblis. Kami mentang nak jawab betul ni. Dia hendak kita solat hajat adalah masjid Bandar Raya Jumaat ni, lepas solat Jumaat Ustaz Afiq kata apa? Lepas Jumaat tuan-tuan dan mana-mana kita ada solat hajat supaya Allah ampunkan iblis. Apa kata ngomong? Ustaz ni iblis tu. Kita faham tak benda ini buat ditinggalkan supaya sifat Yahudi ini sombong, dia rakus, dia zalim. Ulang balik, kalau Nabi dia mengalih bodoh, takkan Ustaz Hafiz apa dia heran? Kalau Nabi dia sanggup menjelamkan dalam tanah, dia gergaji kepala pecah dua, takkan Ustaz Hafiz bodoh dalam hidup dia. So ambil supaya kita ni bersatu, kita kena ada kesepaduan. Itu adalah kekuatan kita insya-Allah. Jadi mungkin hari ini dapat buat dalam agama ni, kita kembali balik pada Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, penjelasan yang hebat dan sedikit kepada Ustaz menunjukkan begitu kita terkesan dengan satu saudara kita yang ada di Palestin, bukan pada hari ini, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Malah kalau kita melihat kepada sorotan sejarah, sudah ribuan tahun keadaan benar bukanlah satu lagi perkara baru, tapi menjadi amalan orang-orang. Jadi melihat kepada perkara tersebut, yang menjadi pertanyaannya adalah bumi Palestin menjadi rebutan oleh Yahudi, pastinya memiliki satu istimewaan tersendiri, dan mungkin juga salah satu sebab mereka cuba untuk mendapatkan bumi Palestin ini dengan nyawa mereka, dengan apa cara sekali yang mungkin kita lihat istimewanya adalah kerana warisan daripada nenek moyang. Jadi untuk memberikan pencerahan kepada saudara tersebut, silakan kalian serta dulu untuk menjelaskan apa keistimewaan bumi Palestin ini sehingga menjadi idaman dan menjadi benda yang tidak boleh dilepaskan oleh yang dilakukan oleh Rasulullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya menjawab soalan yang memanjang alam, saya bagi laluan azan.
kita menitis kembali lagi sekali. Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hafiz, rekan saya, juga merupakan guru saya, Fadil Ustaz Haslim, Edikasi Datuk Jamal, urusi Masjid Bandaraya bersama dengan seluruh ahli kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, semua pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun, dan sudah pasti peluang ini digunakan sebaiknya untuk kita sama-sama mendapatkan pengetahuan, menambahkan lagi rasa ketanggungjawaban kita sebagai seorang Muslim, terutama dalam sudut memahami wakil ataupun realiti yang sedang berlaku di bumi Palestin. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, isu ini bukan isu yang baru dipetik dan baru dicipta. Saban tahun, saban masa dia berlakukan, dan ceritanya belum tentu di mana noktah pengakhiran. Kita tahu bahawa hampir 75 tahun rakyat dan masyarakat yang berada di Palestin secara umumnya berada dalam keadaan tidak aman dan tentram. Tidak sama di negara kita yang Allah anugerahkan keamanan, dan kita doakan moga-moga keamanan yang Allah kurniakan di bumi Malaysia ini kekal sehingga hari kiamat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa sebenarnya yang kita kena tahu tentang bumi Palestin? Pertama, ialah Allah menceritakan tentang keberadaan dan kelebihan yang ada di dalam bumi ini menerusi surah Al-Isra ayat yang pertama. Rata-rata para asatizah, tuan-tuan guru kita akan menyebut ayat ini apabila tiba yang peristiwa Isra Mi'raj, atau dalam bulan Rajab ayat ini bermula. Apabila Allah menyatakan bahawa subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayat innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Jika kita amati ayat ini, bukan hanya sekadar Allah nak cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi para mufassir Al-Imam Al-Qurtubi, bahkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, supaya kita melihat dalam Allah yang mu'jiz ini, yang hebat ini, Allah bukan hanya nak cerita tentang dua tempat, dua lokasi yang ada kelebihan masjid, dan dua lokasi ini bukan hanya sebagai kiblat kita, dan dua lokasi ini juga akan dibicarakan saban masa saban ketika, bahkan seluruh dunia akan tahu tentang apa yang sedang berlaku di dua tempat ini. Jika tidak percaya, kita sebagai orang Islam sebut saja Masjidil Haram, kita akan terbayang Kaabah, Bumi Mekah, Bumi Madinah, dan tempat para nabi. Sebut saja Bumi Palestin, juga terbayang dalam kita, oh, ini tempat yang adanya Masjidil Aqsa. Di situ juga peristiwa Isra Mi'raj, di situ juga tempat kelahiran para nabi. Kita tanya soalan yang sama kepada mereka yang bukan Islam, rata-rata jawapan juga kita akan dapat bahawa mereka juga yang tak pernah sampai ke sana, mereka akan tahu tentang situasi. Hanya Mekah, oh, tempat orang Islam beribadah, tempat suci orang Islam, tempat orang Islam buat haji, orang tahu. Kita tanya Palestin, hatta anak-anak kecil kita kan, apa yang ada di bumi Palestin, anak-anak perang. Hari ini tak boleh cerita, bahkan kalau kita sebut dia Palestin, anak-anak kecil kita A'udhu contoh. Semua orang tahu tentang situasi yang berlaku. Kalau kita nak tengok tempat lain, tuan-tuan, saya tanya, cuba ceritakan kepada saya apa ekonomi nombor satu bagi negara Zimbabwe. Kita tak tahu apa kena soalan ni kan. Maksudnya kalau negara lain, kita pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan, negara Malaysia. Kita pergi mana-mana, hatta ke luar negara, Malaysia di antara negara yang sering kali mendapat sebutan daripada warga luar. Bahkan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, kan, tengok kita pakai name tag, pakai kita punya beg sandang, tulis Malaysia. Kita tanya, anda Malaysia? Malaysia bagus, kan? Kalau zaman dulu sikit, kalau dulu, tapi sekarang pun ada juga. Kalau kita pergi, kalau tak kisahlah
yang jual di jalan tu Malaysia Mahathir dia sebut. Kalau zaman Najib pula Malaysia Bostur. Zaman Najib. Tapi sekarang dia pergi dia akan sebut Anwar Ibrahim. Maksudnya setiap peredaran perubahan kepimpinan negara mereka juga tahu. Malaysia bangga lah tuan-tuan, bangga. Itu Malaysia. Nak sebut bahawa Palestin dan juga bumi Mekah itu jauh lebih tinggi dari seluruh dunia. Bukan itu sahaja tuan-tuan, Allah sebut dan Allah rakam Allazi barakna haulahu, yang kami berkati di sekeliling. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2013 Allah izinkan saya untuk menjejak kaki ke bumi Gaza, Palestin. Kalau ada kadang-kadang kita yang pernah sampai di bumi Palestin, sampai di mungkin di barat, sampai di Masjid Al-Aqsa, saya Allah izin masuk ke tempat yang sedang perang. Tembok yang dibina oleh pihak Israel setinggi 15 kaki sepanjang tanah Arab itu adalah memisahkan kepada kita dan juga mereka. Bahkan mereka nak mengepung umat Islam supaya tak pergi ke mana-mana. Zaman daripada tahun 2002 dicipta tembok itu sampai hari ini. Kenapa? Pertama, sifat ketakutan puak-puak Yahudi. Dan kita tahu kata bumi Palestin ini yang cukup dengan keberkatan, banyak kelebihan. Bahkan tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimahullah sekalian, dalam satu hadis yang masyhur disebutkan oleh Ibn Umar ataupun Abdullah Ibn Umar, katanya Zikran Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan, Nabi pernah mengungkapkan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkati akan kami bumi Syam kami. Ya Allah, berkati akan kami bumi Yaman kami. Maka sahabat-sahabat dan mereka yang mendengar ketika Nabi mendoakan doa ini kepada bumi Syam dan bumi Yaman, maka mereka menyatakan qalu wa fi najdina. Bagaimana dengan bumi Najd? Al-Najd ini adalah tanah tinggi yang duduk di antara dua tanah Haramain, dua tanah haram. Mereka minta pada Nabi macam mana bumi Najd tidak. Macam kita kalau kita dengar ada orang doa, kita tanya macam mana Malaysia? Harap-harap orang tu doa untuk Malaysia. Nabi mendoakan bahawa Nabi berulang, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkati akan kami bumi Syam kami, ya Allah berkati akan kami bumi Yaman kami. Mereka bertanya lagi, qalu wa fi najdina. Minta doa daripada Nabi. Nabi tak doa tentang Najd. Nabi doa lagi, Nabi ulang kali yang ketiga, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Nabi doa akan kelebihan keberkatan bumi Syam dan juga bumi Yaman. Kata mereka, macam mana dengan bumi Najd? Kata Nabi SAW, hunaka zalazil wal fitan. Bumi itu penuh dengan fitnah dan juga akan berlaku gempa. Wa takunu qarus syayatin wa takunu taqlu qarus syayatin. Dan di sana juga akan munculnya tanduk syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, Nabi pernah mendoakan keberkatan bumi Syam itu sendiri. Yang mana bumi Syam adalah bumi yang diliputi dengan negara-negara yang penuh dengan kesuburan dan kelebihan. Antaranya bumi Palestin, antaranya bumi Syria ataupun Syria, kemudian yang bumi Lebanon dan bumi Urdun, bumi Jordan. Empat negara ini asalnya adalah satu wilayah besar takdiran agama kita. Tetapi oleh kerana dengan satu kuasa daripada kuasa luar, mereka masuk ke sana, mereka menggunakan dasar pecah dan perintah, akhirnya berpecah-pecahlah Arab untuk dikurangkan kekuatan bangsanya. Ia bermula saat 1897 apabila datangnya usul dalam Kongres Yahudi seluruh dunia menyatakan bahawa kita perlu untuk menjadikan sebuah tempat bagi membina negara Yahudi, namanya Israel. Walaupun pada peringkat asalnya Theodor Herzl mencipta ataupun meletakkan the Protocol of Violis, tetapi gagal mendapat kebenaran keizinan daripada Sultan Osmaniyah pada tahun sebelumnya. Jadi menyebabkan mereka cuba untuk mencari jalan. Akhirnya mereka juga usulkan kepada Liga Bangsa-Bangsa, nama dahulu sekarang adalah Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dulu Liga Bangsa-Bangsa. Dia mengusulkan supaya untuk mendapatkan satu tanah dengan sejumlah 15,500 km persegi. Di mana tuan-tuan? Di Uganda. Uganda pun tolak permintaan daripada Yahudi sebab mereka tahu bangsa yang tidak bertamadun dan bangsa yang terlaknat di dunia Allah ini. Dan mereka sendiri tidak mengisytiharkan
ini adalah bangsa yang boleh mendatangkan keamanan. Tetapi tuan-tuan, mereka menggunakan jalan untuk mendapat pengaruh daripada pihak Britain, daripada seorang lelaki berbangsa Inggeris yang juga ada kaitan dengan Yahudi, iaitu namanya Arthur Balfour, menulis sebuah surat dengan hanya 67 patah perkataan dihantar kepada seorang pengaruh atau orang yang boleh menguasai orang Yahudi dan juga orang British, iaitu namanya Leonard Walter Rothschild pada tahun 1917 dengan hanya menggunakan 67 patah perkataan. Antara kandungan dalam surat itu menyatakan bahawa menjadikan Palestin sebagai sebuah taman bagi negara dan bangsa Yahudi. Itulah yang menjadikan dia sangat semangat kepada puak-puak Yahudi untuk bangkit, jadikan Palestin sebagai sebuah taman. Akhirnya bermulalah saat itu apabila Britain diberikan mandat oleh tiga bangsa-bangsa tadi pada tahun 1920 ataupun 1922 memulakan pentadbiran untuk mengawal dan menunggu sedia negara Palestin. Akhirnya pada awal 7,500 orang Yahudi daripada seluruh dunia dibawa masuk ke Palestin. Bayangkan 1920 dan 22 7,000 orang. 1948 berlalukan lebih kurang 26 tahun seterusnya, lebih kurang 350,000 orang Yahudi dah menampak dalam Palestin secara haram, bukan secara di mana pakai visa masuk pakai baju tak digunakan kuasa oleh Britain. Akhirnya 1948 Britain melepaskan dan mengisytihar Israel sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Waktu itulah Israel telah menunjukkan darinya apabila berlaku satu peristiwa yang amat besar dalam dunia yang kita gelar dan kita dengar, namanya adalah Nakbah, membawa maksud malapetaka. Apabila tahun itu hampir katanya dan lebih daripada jumlah 15,000 nyawa orang yang menduduki bumi Palestin dibunuh tanpa ada nilai kemanusiaan. Hari ini pegang namanya Tufan Al-Aqsa di bumi Gaza pada 7 Oktober sampailah hari Jumaat yang lepas. Lalu gencatan senjata. Esok hari terakhir gencatan senjata itu pun telah diberikan satu kebutuhan ancaman oleh pihak mereka bahawa kami akan kembali menyerang setelah mana selesai gencatan senjata. Sebab tuan-tuan, ini bangsa yang tak boleh dipercayai. Baik, apa yang berlaku seterusnya saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian. Bukan kata 1948 mereka mendapat waktu telah menunjukkan akan kerakusan mereka. Rintitan daripada itu 1967 berlakunya perang Al-Aqsa, 1973 berlakunya Yom Kippur ataupun October War ataupun Ramadan War. Berlaku bila tuan-tuan? Ramadan. Kemudian 1987 kebangkitan orang Islam apabila mereka mendapatkan satu nilai kesatuan untuk membawa kembali kepulangan kedaulatan oleh Palestin dengan intifadah pertama. Tahun 2000 intifadah kedua. Pun begitu kekuatan kita sebenarnya mendapatkan ancaman dan keturunan kepada mereka. 2024 apabila Yasir Arafat meninggal, waktu itu Fatah dan Hamas nampak sedikit berbalak. Tetapi apa yang penting nak sebut bahawa Hamas bangun setelah mana ditakbir, mana diangkat dalam pilihan raya sebagai kerajaan dan memerintah Palestin pun tidak diakui oleh pihak Zionis. Maka sebab itulah Hamas memerintah hanya sebidang tanah yang namanya Gaza. Yang hari ini kita tengok Raisa terbenci dengan Hamas duduk di situ. Sebab itulah tuan kita berada di sini. Hamas itu bukan tentera. Hamas ini adalah pemerintah. Tenteranya adalah Brigjen Izzuddin Al-Qassam yang digagaskan oleh Syahid Syekh Ahmad Ismail Yassin, mengambil nama pejuang mereka iaitu Syekh Izzuddin Al-Qassam yang mati sekitar tahun 1960. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, saya dapat masuk ke bumi, saya dapat dah sampai ke rumah Syekh Ahmad Ismail Yassin. Saya melihat sekali kursi roda yang ada di dalam rumahnya. Saya tengok macam mana kehidupan mereka. Nanti saya akan cerita kepada tuan-tuan apa hebatnya orang Palestin sehingga mendatangkan keturunan kepada pihak musuh. Saya sendiri pun tak percaya, tapi bila sampai ke sana saya melihat sendiri watak-watak yang sama macam kita, mata pun 2 biji, tangan pun 2, kaki pun 2. Tapi apa yang beza? Nanti saya akan cerita. Yang penting tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, itulah di antara kelebihan bumi Palestin yang patut kita jaga hari ini supaya jangan ada nilai satu pencerobohan, kedua adalah pencabulan hak bagi bumi Palestin. Moga-moga ia menjadi satu kisah kepada kita untuk sama-sama faham dan sama-sama mengambil
iktibar untuk bisa bergerak menyantuni kehidupan ini dengan lebih baik. Terima kasih Fadil Sahabil. Sebelum saya ikhlas dan memberikan soalan kepada Ustaz Taslim, kita memberi laluan kepada adik daripada Hafiz untuk mengutip sumbangan ikhlas daripada para jemaah untuk forum kita pada malam ini. Silakan adik. Jadi berbalik kepada Ustaz Taslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW dan banyak hadis, saya berikan satu hadis yang menyatakan berkenaan dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bumi Palestin. Sejahat apa bumi, sehebat apa serangan orang Yahudi kepada bumi Palestin, tapi dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menjamin keutuhan kewujudan bumi Palestin dan bumi sehingga mati. Hatta pun mau dihapuskan bumi Palestin, walaupun dalam saiz yang sudah kecil, tapi tetap wujud dan pastinya akan dapat mengembalikan semula bumi Palestin seperti asal. Jadi kita minta Al-Fadhil Ustaz Taslim boleh berfungsi kepada kita untuk memberikan semangat pada para jemaah umat Islam dengan hadis janji-janji daripada Rasulullah SAW kepada kita untuk bumi Palestin. Fadhil Rasul. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Bisa nampak anak-anak kita sedang mengutip derma untuk masjid ke sebelah sini. Okay. Jadi tuan-tuan semangat mana patut, insyaAllah. Moga-moga tuan-tuan keluar masjid ni dalam keadaan ceria, bahagia, insyaAllah. Yang sakit moga sihat dengan syafaat ataupun priority of donation tersebut, insyaAllah. Jadi itu yang paling baik. Sebab saya terkesan mengutip derma ni sebab masa saya belajar di Pakistan 7 tahun, lebih kurang 7 tahun. Jadi saya anak orang susah habis di pedalaman utara Kedah di Padang Perak, antara daerah yang termiskin selepas balik Kedah. Jadi saya tak belajar sekolah agama, yuran sekolah agama di Kedah kenal dengan nama Maktab Mahmud dan juga Raulatul Ulum di Langgah Kedah. Yuran dia 100 lebih. So nenek saya tak mampu nak pergi belan, jadi dia kata tak payah sekolah agama lah, kamu sekolah biasa. Satu cerita telah terkandas kerana faktor susah kemiskinan, kena bayar yuran 100 lebih dengan buku semua dengan registration fees, pendaftaran yuran dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah selepas SPM saya datang ke Kuala Selangor, satu pondok Mak Tafiq yang mula-mula wujud dalam Malaysia ni sebelum Mak Tafiq di Kubang Bujuk. Waktu itu perubahan ramai orang kontra Mak Tafiq ni kerana mungkin kata apa lihat kepada apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kepada kumpulan Al-Arqam yang pakai putih dan sebagainya. Jadi banyak gangguan cumuhan penduduk-penduduk setempat. Jadi saya berhijrah ke sana dan bukan saya belajar mana pun, saya belajar Quran sengaja budak-budak pondok yang bahagian mutawasid ataupun golongan yang ada di Quran sebagainya, dan sehinggalah saya diokok oleh seorang orang kaya lah waktu itu di sana, dan hari ini pun memang kau ada berkaya dan dia dah kerja lama dah, maka dia dapat kebaikan. Dia lah sponsor saya dan seorang lagi pegawai MAS, Malaysian Energy System, dia sebagai Senior Property MAS Officer. Dia lah ajar saya RM7 saya bawa di Pakistan RM350 saja untuk duduk 7 tahun. Tak masuk akal. Walaupun yuran di Pakistan free of charge. Di Pakistan tak ada tempat yang kena bayar, melainkan medical university, itu lain kata. Tapi kalau asal nama
Mak Hafiz, sahabat-sahabat daripada New Bandi, jamaah tabligh yang belajar di sana, semua ada percuma, bahkan dapat duit lagi 10-15 ringgit sebulan untuk duit minum teh. Di Malaysia ni memang payah nak jumpa lah. Jadi kalau kita belajar sekolah kerajaan pun ada yuran-yuran tertentu, betul tak? Yuran asrama, sebagainya, kita tak lagi. Di Pakistan ini pelik. Tapi seingat saya, bagaimana orang yang menyumbang duit semangat pada saya tersebut ni, mereka dah meninggal dunia. Dan saya berceramah daripada contoh dia, saya Rabu saya keluar daripada rumah saya 2 malam 3 hari di Terengganu, sambung pula hari Jumaat baru ni di Sungai Petani, kemudian Sabtu pagi saya mari Sabah dan hari Selasa baru balik, kemudian rehat sekejap hari, kemudian pergi Kedah pula sampai 9 hari bulan baru balik rumah. Saya tak kata saya ini baik, tapi saya kena buat benda yang agak baik sebab every pergerakan saya, orang dalam kubur orang tu dapat pahala, betul atau tidak? Jadi kalau tuan-tuan tahu kutipan derma untuk masjid, tiba-tiba mungkin tuan-tuan sengaja tak bagi, maksud dia bukan dia sengaja tak, dia dah bagi dah tadi, kutipan kutip balik dia tak bagilah. Maka kalau tuan-tuan sengaja tak bagi, 1000 penyesalan. Kenapa? Bukan masjid nakkan duit tuan-tuan, tapi tuan-tuan nakkan masjid minta bantuan tuan-tuan, kerana ini merupakan tiket tazkirah ataupun pas untuk kita masuk dalam syurga Allah. Sebab dan yang paling important things ialah bila kita duduk dalam kubur, hadis banyak cerita kat kita, iaitu sedekah boleh memadamkan marah Allah. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah Nabi sebut boleh padam marah Allah. Yang kedua, sedekah boleh menyejukkan ahli yang bersedekah yang ada di dalam kubur kepanasan. Kubur ni panas, bukan dia pernah masuk kubur, bukan mati. Mana tolong orang nak tanam elok berpeluh kecil. Saya imam daerah Kuala Selangor 8 tahun bawah Jabatan Besar Selangor. Masuk sekejap, peluh ni kena buka baju jubah ni, ada baju ni dengan baju pagoda aja. Itu pun kena pergi ke tempat kolam dekat dalam kuburan tu, kena basuh, kena foto jadi panas. Tetapi dengan the power of sedekah tadi ni, dia boleh menyejukkan kita dalam kubur. Tiba-tiba tuan-tuan tahu orang perlu duit kita tak bagi, termasuk solidariti kita dengan Palestin. Sama juga tuan-tuan, selama ni kita tak bagi RM1 pun tak sampai lagi, RM50 pun tak sampai lagi duit kita bagi kat Palestin. Allahu Akbar. Tak payah sedih kan? Kalau ada bangsa macam tu, wallahu a'lam, seronok Yahudi, seronok Israel. Anak begitu, itulah keadaan. Kekuatan saya di Pakistan kerana duit orang. Dan tubuh badan tak larat. Wali mana sedap-sedap, kawan saya satu asrama 300 bulan yang dihantar. Saya sebulan RM75, kecuali bulan Ramadan dan Syawal. Saya minta dekat penganjur tu, dekat sponsor, boleh tak double bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan lagi makan kuat, bulan tak puasa. Sebab petang kita makan untuk happy. Dan kami berpindah ke Islamabad, kerana Greenland, Karachi ni kawasan padang pasir, jadi sejuk kalau sikit lebih kurang. Nak saja dia orang dapat kebaikan. Saya ulang balik, saya tak kata saya baik, tapi saya nak buat yang habis terbaik pada apa? Beberapa orang, termasuk my grandmother, nenek kedua saya. Ulang balik, kalau saya minta demam tadi kat masjid Ustaz, ada orang masjid yang dapat, ya kita pergi belajar Pakistan. Kalau percaya budak sekarang, oh bayangkan telinga ni, kita budak bumbuk je putih masjid tu. Berani masjid tu panggil aku ceramah. Dah 2-3 kali dah, sebab tak mungkin je pada nanti dah 3 dunia lama dah. Nampak ni contoh dia. Ini berbalik kepada apa yang salah tadi ni, kita tak nafikan. Dalam hadis Abu Daud ada menyatakan mereka, seperti saya kata Ustaz, mana-mana pun orang tanya kat saya, Ustaz, bila Allah nak tolong Palestin? Pernah dengar tak? Ya? Ustaz pun buat surah ajar, Qunut Nazilah. Qunut Nazilah sejak setelah 48 Yom Kentang Palestin sampai malam tadi. Ni sekarang ni relax, besok jam petang Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, gencatan senjata. Lepas pukul 1 ada patang kita, kalau pukul 5 bagi dia orang,
dia akan mula balik. Saya kata dari sudut menang perang ni mana dia penggawa hati tak. Sebenarnya Allah memberikan kemenangan kepada orang Palestin kerana jiwa dan hati mereka kuat. Kita tengok syaitan Netanyahu tu masa Allah minta untuk gencatan senjata dekat PBB, dia kata no way, balik dia lah, tak ada harapan. Kenapa dia gencatan senjata? Jumaat baru ni saya dengan Datuk Rasul dekat minum makan bersama dengan Nadir Nuri bin Dr. Kamardaman, wakil kita di Palestin yang berkahwin dengan ibu tunggal yang tua lebih daripada dia dan anak tiri pun dah muka besar daripada dia. Maksud dia bukan umur lah, ada yang hampir sebaya dengan dia, aku ada. Dia kata tak nak gencatan senjata. Apa dia jawab? Mereka tak dapat apa yang dia nak. Operasi terakhir adalah hospital Shifa. Kerana dimaklumkan hospital Shifa ada kubu dalam tanah yang ditinggi oleh kumpulan Brigade Al-Qassam. Korek tak jumpa. Yang dia jumpa adalah senjata-senjata tipuan, maksud dia orang memasukkan fakta dia orang yang letak dalam tu, dia kata dia yang buat. Jangan saya. Cuma nak bagi tahu kemenangan atas mereka itu yang Allah bagi ketenangan. Tentang tarikh sejarah mati yang Palestin ni 7 Oktober sampai sekarang hampir 14,000, 14,000. Kita nampak tak orang Palestin kalah? Nampak tak orang Palestin kalah? Kalau kita tahu wallahu a'lam bukan nak menghina kaum kiri, kita sikit punya hal pun begitu. Saya pergi ke satu tempat Baitul Laham di Palestin, kawasan Kedah Madu. Kami pergi tempat anak yatim Darul Aitam, banyak budak perempuan cantik juga, comel-comel. Seorang sahabat saya bagi dia ambil gambar pegang budak comel. Sahabat saya bagi hadiah 2. Tengok ada contoh Ustaz satu sampai kat dia tu pasal comel kot. Lain semua comel saja. Pakai dia mamai dia ambil gambar kan, kita pakai budak ni. Sahabat saya Ustaz terkenal juga di Malaysia ni, dia bagi 2. Dia kata apa? No, I need just one. So one more for my friend. Belakang dia. Dia ambil, dia kawan dia pulang. Cuba anak-anak kita miskin bagi batang zakat menerima burung. PKP hari tu orang bagi perah dekat 4-5 kambing dah 10 kilo. Orang lain perah ada tak? Oh tak ada pun. Dalam rumah ada 50 guni perah dalam bulan. Sampai nak bubuk. Lepas tu kita pekan Palestin dan Malaysia. Maksudnya apa? Jati diri, ketulusan, kejujuran, nothing. Orang tu. Dan dia orang cuba tengok saya bila bagi bantuan kok tobut dia bertobul dalam barisan orang. Itulah kemenangan. Cuba tuan-tuan tengok 29 sahabat saya seorang doktor, dia pergi di sana dan polis guard lah bawa dia masuk ke satu rumah. Ayah hidup, anak dia lelaki 3 orang memang dah meninggal dunia 2-3 hari. Konon-konon ucapan takziah. Dia kata takziah dia kata apa? Doktor, kalaulah saya masih ada anak lelaki lagi,
saya pasti akan wakafkan anak laki saya di jalan Allah. Subhanallah. Sahabat mendidik yang macam anak mati, suami meninggal kena bunuh mati syahid, pasangan mesti menangis, betul tak? Ayah mesti menangis, betul tak? Tetapi Allah berikan ketenangan kat dia. Hari second day dia kata apa? Alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah, syukuran laka ya Rabb, anta ja'ataha ila kalam minas syuhada. Terima kasih banyak ya Rabb, wahai Tuhan, sebab kamu telah jadikan keluarga syahid. Budak kecil pun di video dia orang hantar. Dia kaki dia cedera, dia baring. Wartawan tanya kat dia, mana mak, mana ayah? Ayah kamu dah meninggal mati dah. Kata la, budak baru 5 tahun. La, ayah saya tak mati. Ayah saya cuma berpindah dari dunia ini kepada dunia baru. Allahu Akbar. Dan saya yakin Baba yang tadiruni fil jannah, saya yakin ayah saya akan diberi kat syurga. Allahu Akbar. Anak kita pagi kita tak habis. Dah cakap dulu. Seorang artis program sana juga pagi jumpa dengan budak 2 orang, ayah tak ada dah. Tanya, ila aina? Ila madrasah. Mana madrasah? Duduk di bawah jambatan yang hancur tu ada kotak kecil. Saya ingat lebih kurang 5 kali 2 je lebih kurang. Betul 4-5 orang aja. Dia kata, aina ummuk? Mana mak? Ummi fil bait. Wa ana abuki? Abi fil jannah. Ayah dekat syurga. Hati 2 orang yang hijrah ni terus teriak. Pak apa? Dia simple jawapan. Mak mana? Fil bait. Abuki? Ayah kamu fil jannah. Sebab itu orang Yahudi tidak akan boleh keluarkan mereka daripada Palestin. Dalam hadis buat tadi ni yang saya ambil pada clue pada saat itu, Nabi SAW, hadis daripada Abdullah bin Kawalah, Nabi meletakkan tangan Nabi ke atas sahabat, atas kepala dia. Nabi kata apa? Ya ibn Hawala, idza ra'aita al-khilafata qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqad danat al-zalazil wal balaya wal umur al-'idham was-sa'atu yawma idzin aqrabu min an-nas min yadi hadhihi ila rabbika. Wahai ibn Hawala, jika engkau melihat kekhilafan telah mula turun di bumi Al-Maqdis, Palestin. Bila dia cakap 1404. Wahai Ibn Hawal, namanya Abdullah bin Hawala, kalau kamu tengok sistem khalifah telah turun di bumi Al-Maqdis, maka itu petanda telah dekatnya berbagai goncangan, zalzalah, kegundah gulanan dan peristiwa besar bagi umat manusia. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tangan aku ke atas kepala kamu. Apa maksud dia? Lepas tu kita ambil, kita kat Malaysia kita sangat tentang masalah Asyrafus Sama, Sughra dan Kubra, takkan sekali macam mana. Kalau hari ini berlaku sistem pemerintahan Islam balik, dan waktu itu mulalah tergoncang. Maksudnya bila maka saat kiamat semakin dekat. Nabi kata dekat di kiamat lebih dekat ke tangan aku di atas kepala kamu. Waktu we must believe dalam bahasa Sahih tak selesai. Tapi ingat, Yahudi bangsa yang diusir, Yahudi bangsa yang terusir,
dan pasti mereka akan terusir sekali lagi yang tak akibat mati. Sebagaimana dalam hadis Bukhari sebut, kiamat tidak akan datang sehinggalah yaqtulul muslimal yahud muslimul yahud hatta yahtaji'a wara'al shajar wal hajar. Yahudi, orang Islam akan bunuh dia orang sehingga mereka lari takut. Dia pun lari punya dalam firman balik, dalam fakta sejarah dia pun tak boleh nak depan. Dia pun nak depan. Sebab tu kami boleh duduk Palestin sehingga etnik Palestin keluar daripada Palestin bawa aman. Tuhan bagi dah macam tu dah. But we must believe 100%. Ya Allah, tak ada masalah. Nabi kata apa dia? Sehingga mereka takut, mereka lari pada tentera Islam. Mereka sembunyi di balik batu dan pokok. Lalu pokok dan batu kata, Ya Muslim, Al-Yahudu khalfi ta'al faqtulhu illa syajaratul harqat fa'innaha min syajari Yahud. Hadis Abu Bukhari buat. Wahai orang-orang Islam, mari sini. Yahudi di belakang saya. Mai bunuh dia. Waktu itu nak beritahu, begitulah rentetan yang berlalu dan hari ini dan akan datang insya-Allah. Hanya Allah saja yang berkuasa memenangkan hamba dia. Tapi itu sah. Kita buat apa? Maka kita bantulah dengan doa yang sepatutnya. Bantulah dengan apa lagi? Dengan apa? Dengan derma semangat kita insya-Allah. Tuan. Yang ketiganya, pemboikotan produk-produk yang direct dengan Yahudi. Seboleh-bolehnya. Kalau tak boleh nak boikot tapi kena pakai itu lain cerita. Jangan salah faham. Saya tak kata boikot itu dah, tapi nak bagi dah. Contoh apa dia? Agak apa? Mana-mana individu yang isap rokok, ini yang kepala. Termasuk ustaz-ustaz pun ada isap rokok, minta maaf. Saya sebut nama dia orang akan tahu. Dan benda ni mereka akan kalah juga dengan saya. Pasti kalah. Sebab rokok langsung tidak dapat pahala, bahkan dosa. Dan rokok langsung tidak mendatangkan manfaat. Tetapi yang paling menyakitkan hati ialah memang confirm dia akan menyumbang begitu banyak kepada Israel. Kita cari sini. Berak kesian dekat ayam goreng pun tak makan. Kalau ada pun pergi hantar ke hotel raya, saya nak darah ayam goreng tu. Biar hamba buat aku makan sikit, hamba beli. Tapi rokok langsung tak nak campaign. Agak-agak ustaz ada tak? Yang seronok nak pegang sepanduk kat KL tadi. Jahannam, jahannam, jahannam. Macam lagu ni macam jahannam, jahannam, jahannam. Macam lagu ni Islam pula. Jahannam, jahannam, jahannam Yahudi. Lepas tu bagi mic kat orang lain nak dia. Jahannam. Jahannam pula kotak hang jahannam. Nama dekat yang orang seperti dengan ide ni. Bukannya ni, waktu Al-Qasam, Bridget Al-Qasam, siapa isap rokok diharamkan duduk dalam tempat itu. Siapa tak baca Quran asal habis, minta maaf, bukan Al-Qasam, Al-Qasam. Ini betul. Kita harap majlis dia semua lari. Surah Al-Kahfi haram tak baca 10 kali. Al-Qasam every night, every day, every prayer. Lepas subuh Quran, tubuh Quran. Allahu Akbar. Yang pertama apa dia? Yakinlah bumi Palestin, bumi adalah yang mereka. Once upon a time, Nabi Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, nama saya kumpul. Mereka sedang menulis Quran di si Nabi atas pelepah kurma Ar-Riqa. Terdiri yang 3 orang. Tak boleh buat macam dia sikit, boleh lah. Nabi tengok. Nabi tengok sahabat pilih, Nabi dah apa?
Tuba lisyam, Tuba lisyam, Tuba lisyam. Untunglah orang Syam, untunglah untuk Syam, untunglah Syam. Sebab ada apa? Apa yang untungnya? Mesti jealous kan? Tak sebut Mekah ke apa? Tak sebut Madinah, sebut Syam. Wah pula sebut dia Madinah, dia sebut Syam. Dari daripada dia? Malaikat Malaikatur Rahman basitatul ajnihatih. Malaikat Ar-Rahman sentiasa membuka sayap mereka ke atas orang-orang yang berada di negeri Syam dan negara Syam. Rahmat Abu Ustaz kurang berapa ni? Buat medali dah. Kenapa rahmat? Zaman canggih ni, siapa boleh cakap kalau kita mati syahid? Zaman canggih ni, kita buat dia mati syahid. Siapa cakap itu? Usaha. Memanglah keluar guru mari mengajar balik mati syahid. Tapi mati syahid dunia akhirat masih ada dulu, kini dan selama-lamanya. Contoh negara Palestin. Dan tanah-tanah Khotimah, sahabat saya buka satu peti mayat yang mana mayat tu hanya kepala hingga perut, bawah ni langsung tak ada apa dah. Tapi musim sejuk, dah ada saji, tapi darah tetap mengalir. Yang paling yang dia rasa sebab, dia ambil gambar, dia hantar ke ayah Datuk Umar Subah Majid di Pulau Pinang dan juga mali jenazah Bilal mayat. Dia ambil gambar dengan izin kita ambil. Dan lelaki tersebut tidak tutup mulutnya, melainkan seolah-olah sedang tertawa, dan mata dia tak tutup rapat, celek dekat separuh diri. Tapi dia kata, Ustaz, saya sembah. Bila tanya ayah saya, ayah pernah tak mandikan orang kita di Malaysia senyum? Adalah senyum biasa je, nampak banyak senyum. Nampak banyak senyum. Ada gambar ni, Masya Allah, kata yang ini aku tak pernah jumpa lagi orang mati senyum macam ketawa. Boleh jadi semua dalam peti mayat itu wajah mereka senyum. Kata apa? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, diberi makan minum, mereka dapat rezeki. Dan kita nak mari dapat sekolah, nak mari mayang rumah ke masjid pun berat, agak-agak syahid ke. Bilal bang punya sedang hayya 'alas salat. Kita tetap mulakan kerja kita Ustaz. Aisyah bila mari kita tak tahu, tapi kita tetap tak makan apa sebab kita nak pergi ke KKCC, Kota Kinabalu Community Center yang artis-artis ramai pada malam ini. Contoh dia, kalau itu masih ada, kita anak-anak muda-mudi kita masih seronok. 85,000 orang boleh berkumpul dalam masa kita sedang bersilaturahmi tentang Palestin, menyambut golongan LGBT Coldplay ke stadium Bukit Jalil ke bawah. Fikirlah, agak-agak Allah nak tukarkan orang kita jadi Palestin dengan perangai kita hari ini. Maksud saya na'udzubillah min dzalik. Bayar kita doa supaya kita jadi orang yang mendapat nikmat kebaikan daripada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Taslim diberikan kesedaran dan kekuatan kita untuk terus istiqamah bersama negeri untuk Palestin dan untuk yang terakhir
Malaysia khususnya di Sabah untuk kita terus bersama dengan Palestin sebab kita melihat peristiwa Palestin ini on off. Jadi kita nak benar-benar berterusan ke kesedaran Sabah sebab benda tuntutannya bukan evolusi tapi tuntutannya sepanjang sampai hari yang akan datang Nabi Rasulullah SAW. Jadi mengingat kepada pesanan Rasulullah SAW, apakah yang boleh kita jadikan halangan dan seterusnya menjadi kesimpulan kepada kita oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Terima kasih Ustaz. Datuk beberapa puan yang dirahmati Allah sekalian, melihat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah cerita kepada kita. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina asyraku. Asyraku alladhina amanu yahuda wan nasara. Ila akhir. Surah Al-Maidah ayat 82. Kita sahabat rahimahullah sekalian, sepanjang hidup Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah sampailah baginda Rasul berhijrah ke kota Madinah, cerita yang selalu kita dengar adalah tentang orang musyrik. Betul? Orang yang memerangi Nabi, orang yang tak suka dengan Nabi, orang yang menentang Nabi namanya musyrik. Betul? Ada kita dengar cerita tentang orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi dalam anukan kitab Tauratnya daripada bumi Syam berhijrah semata-mata sampai ke Madinah apabila Ibnu Al-Hayman menyatakan bahawa dalam kitab kita akan ada dan akan hadir seorang lelaki di bumi ini, tempat ini yang namanya Yathrib pada ketika itu disebut bahawa min ardil ba'us ila ardil min ard, daripada tanah yang subur kepada tanah yang bagus ataupun tanah yang tandus dan kontang, bumi Madinah. Maka semua yang lain mengikut sebab itu adalah perintah di dalam kitab Taurat mereka. Sedang dalam masa yang sama, kalau kita lihat sepatutnya Allah cerita tentang buruknya orang musyrik berbanding Yahudi, tetapi dalam surah Al-Maidah ayat tadi Allah sebut la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina asyraku yahuda wan nasara. Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, kamu akan dapati satu bangsa yang agak keras permusuhannya terhadap orang beriman, iaitu al-yahuda wan nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Sedangkan sebenarnya Allah ceritalah tentang orang yang memusuhi Nabi dan mengingkari perintah Allah, tapi Allah sebut al-Yahud wan Nasara. Yahudi dulu pun Allah dah cerita sekeras-keras permusuhan di muka bumi terhadap orang Islam adalah Yahudi. Sebab tu tuan-tuan, orang Yahudi daripada bumi Syam mai hijrah ke Madinah, dia guna macam-macam helak. Kalaulah orang Yahudi berbangsa sana yang Bani Israel sana, maka mereka menggunakan kaedah bahasa mereka sampai di Madinah memperkenalkan bangsa mereka di bumi Madinah. Nescaya orang Arab di bumi Madinah daripada mana-mana puak yang disebut Aus dan Khazraj, mereka sendiri akan terima puak Yahudi. Maka mereka telah menukar namanya seperti yang Ustaz sebut tadi. Mereka meletakkan nama Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan nak nama Arab kita boleh kenal orang. Inilah adalah belah pokok Yahudi daripada dulu sampai kiamat. Mereka akan menggunakan segala bentuk yang lembut dan halus untuk orang boleh terima. Sampailah orang Madinah boleh terima mereka sebab menggunakan nama-nama tadi. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, cerita ini akan berakhir selagi mana kita tidak faham kenapa kita perlu bersama-sama dalam solidariti bersama sahabat kita di bumi Palestin. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, tadi saya sebut sebanyak, saya nak sebut pada tuan-tuan antara kekuatan mereka yang duduk di bumi Palestin pada malam saya Allah tak kasih
untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita saya nampak di sana siang kita banyak tugasan menemu ramah turun ke lapangan dan sebagainya. Jadi malam tu pukul 10 11 dah mengantuk. Apa pula di hotel ada aircon, hotel kami tepi laut, buka tingkap dengan angin laut malam-malam, bus masuk sejuk kan, bolong dan luar pula malam sejuk. Hidup malam tu tak sedar. Pokoknya kawan kami dapat satu mesej nak dibawa bertemu dengan Presiden Aisyah Al-Qasam. Saya Allah tak izin. Hidup sampai pagi itu barulah dia cerita. Pokoknya mereka dapat pergi dalam 3-4 orang, dibawa dalam satu kenderaan, masuk satu kawasan, mula-mula pakai lampu. Bila masuk satu kawasan, tutup lampu. Kereta pun bawa goyang. Mereka kata dengan jalan tak berturak lah. Untuk jalan kereta gitu kan. Jadi tak nampak apa dapat gelap kereta. Sampai satu kawasan, diberhentikan kereta tersebut, dibawa dan dipimpin tangga mereka keluar ramai-ramai. Kemudian sampai ke satu kawasan, barulah macam nampak lilin. Adalah nampak lampu lilin. Mama pun nampak, kat mana orang tak nampak orang. Tiba-tiba nampak 2 orang lelaki yang berpakaian seperti mana Abu Ubaidah. Yang kita tengok ni dia bercakap kepada Al-Qasam itu sendiri. Pakai didik, mana kita kan, nampak mata dia. Dia pun nampak kawan saya masuk. Dia pun mengalu-alukan dan menyambut dengan mesra. Wah, tapi sahabat saya ni orang Melayu tak cakap Arab lah. Dia cakap Inggeris. Kemudian dia tanya, apa 2 orang je lah? Mana yang lain? Are you alone? Or anybody else? Ada. Ni apa seorang 2? Kata orang Melayu. Dia kata ramai. Cuba hak tengok. Bayangkan hidup tu gelap, nak tengok apanya. Kita yang cerah ni pun tak mau tengok sebab dah gelap betul. Lena, untuk hasil punya semangat mereka. Wah, belakang mana. Tuan-tuan, sahabat saya tengok dalam gelap. Dia nampak. Dia kata, tak nampak apa-apa gelap. Dia kata, pejam mata, gunakan telinga untuk mendengar. Sahabat saya ni pejam mata, dengar. Ada sahabat saya cerita, dia kata, Ustaz, tak dengar apa pun, dengar macam bunyi air dia. Gitu. Sahabat saya seorang lagi dia tengok macam begitu buat. Gitu. Tak pasal punya apa ni. Tapi kata mereka, yang anda tak nampak itulah sahabat-sahabat kami yang sedang berada di perbatasan, duduk penjuru sana, semuanya sedang melantunkan kalam Allah. Dalam gelap hafal Quran, dalam gelap baca Quran, kita cerah Quran, kita nampak. Bukan gelap tengok tak ajar lah. Yang cerah ni, ada baca Quran. Quran tu hak tunggu bulan Ramadan juga. Tapi di sini insyaAllah bagi pada raya sentiasa penghuni yang berkibarkan dengan Quran. Itu satu, saya nak sebut bahawa Quran ini menjadi sancapan hukum kepada mereka. Sebab itu saya jumpa anak-anak kecil sampailah orang tua, semua akan ambil kesempatan untuk baca Quran. Bahkan masjid yang dibina oleh sahabat kita, ada satu masjid tu namanya Masjid Kampung Baru kan. Bukan Kampung Baru Bulu, tapi orang Kampung Baru buat sumbangan lebih kurang 2.4 juta bangun satu masjid. Masjid tu kami ambil gambar putih, kita masuk dalam Azan Maghrib RTM sebelum ni, tapi dah buang. Sebab itu bukan kan kita baca nak tidur, nak refresh balik. Dulu ada satu putih, memang gambar masjid tu. Masjid Kampung Baru. Orang Kampung Baru Boluku tu sumbang lebih kurang dalam 2.4 juta, naik 3 tingkat. Tapi masjid tu dah umur, dah 2014 ke 2015. Masa peperangan yang sedang berlaku ketika itu. Baik, jadi semoga tuan-tuan, Allah, kami sembahyangkan masjid yang bertutup yang dibuat dengan canvas sementara, surau sementara lah. Masjid yang tak ada kipas, yang hanya dibuka tingkap je, air masuk masuk. Bayangkan kalau kita duduk dengan canvas tak ada kipas. Tu imam saja pun memang bercerau, belum kan? Banjir. Kita kat belakang, ya Allah lagi dah belum kan? Tapi orang tak bertanya sebab sembahyang. Habis sembahyang, habis zikir, habis baca doa, anak-anak kecil kita baru berlari. Saya kena nak baca Malaysia berlari. Tapi rupanya salah saya punya tafsiran. Sebab di setiap penjuru ada guru-guru yang sedang berlatih untuk mengajarkan Al-Quran. Maka anak-anak kecil ini akan berlari mendapatkan guru-guru mereka duduk baca Quran. Beza. Bahkan orang tua buka Quran, ada yang menghafaz Quran. Sahabat-sahabat kami Allah sekalian, bahawa kelebihan sahabat-sahabat kita di Palestin adalah mereka menjadikan Al-Quran sebagai semangat dalaman spirit kebangsaan ini. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan, pergantungan dan juga semua urusan diserahkan kepada Allah. Macam saya kata tadi, betul depan mata saya tanya budak kecil dekat sekolah, tanya adik-adik, rata-rata mereka ada anak-anak yatim dan anak yatim. Saya tanya budak-budak ni kan,
nak jadi apa? Nak jadi polis, nak jadi apa? Nak jadi arkitek, nak jadi apa? Jadi doktor. Hebat. Tapi jawapan mereka sama. Kami nak jadi macam ayah kami. So saya jawab lah. Saya jawab lah. Mesti ayah kamu doktor. Mesti ayah kamu arkitek. Sebab jadi doktor je. Dia tetap. Ayah saya pejuang. Ayah saya pejuang. Dan akhirnya dia mati di jalan Allah. Itu cita-cita kami. Oh, saya rasa jawapan ini tak ada bisa. Itu satu. Janda-janda di tunggal. Biasalah di sana dengan buat rakaman ni. Pada dia nak cari pabis. Ustaz, tanya Ustaz, comel kan? Macam Ustaz kata tadi lah. Orang sana nak sambung pada budak. Kita ni gantung hanger ni. Gantung. Dia orang gantung lekat. Hidup mancung. Kita ni hidup pekik tu kan. Pekik Malaya, pekik Malaysia, desa kita. Bukan sebab Allah apa yang berlaku dia nak? Apabila saya tanya dia, tanya awak tak lah. Macam mana kehidupan keluarga dan sebagainya. Tapi soalan gila dia, tak nak kahwin lagi ya. Sebab dia tak. Jawapan dia mudah macam Ustaz kata. Suami saya sedang menunggu di pintu surga. Macam lagu Datuk Neco. Pintu surga juga. Suami saya sedang menunggu di pintu surga. Kita ni para suami. Isteri kita meninggal hari esok. Tunggu cari ganti. Ni Malaysia. Kalau mati dia tak cakap lah. Nanti dia tak sana tuan-tuan meletakkan bahawa yang mati betul kata Allah tadi saya sebut tadi. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati adalah mati pada zahirnya. Bal ahya wa inda rabbihim yurzaqun. Bahkan hidup di sisi Allah dengan rezeki yang begitu banyak nak mendapat syurga. Ini di antara perkara yang saya sebut kebergantungan mereka. Jadi sahabat-sahabat, hari ini apa yang berlaku di negeri kita sebagai satu muhasabah kita bersama. Apa yang kita kena buat? Sama macam saya kata tadi, bahawa usaha sebaik mungkin apa yang mampu kita buat. Tidak-tidaknya doa. Doa itu perkara paling basic. Saya tuan-tuan, kita mana jumpa orang-orang di sana nak hadir, kita pun sama bila dah nak hadir kan, kita salam jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Tapi mereka sebelum lepaskan tangan, mereka akan menyebut doa. Doa itu bagaikanlah listrik. Semua orang sebut doa yang sama. Jadi moga-moga kita dapat berpimpinan tangan masuk dalam Masjidil Aqsa, sembahyang di dalamnya. Doa yang sama setiap mereka. Bahkan saya pun ahli. Dan kata mereka lagi, kalau kita tak dapat sembahyang bersama-sama di dalam Masjidil Aqsa, moga-moga kita berpimpinan tangan dalam surga Allah. Allah. Nampak tak tuan-tuan, dia punya tanggal 7 matlamat akhir dia sampai sana. Sehingga kan setiap pejabat kerajaan pintu masuk dia. Kalau kita kan depan tu Kementerian Kebudayaan dan apa-apa lah kan. Kementerian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia contoh paling dulu dekat. Di setiap pintu masuk dia akan ada satu macam papan tanda diletakkan angka. Saya kata ni angka apa ni? Macam kita lah kalau kita fikir dari mamak, 7, 6, 3. Dia tak angka tu. Saya pun juga ada apa angka ni lah. Kemudian bila saya tanya, mereka menyatakan bahawa ini adalah bukan sekadar angka, tapi ini adalah jarak tempat ini sehingga ke Masjidil Aqsa, yang mana moga-moga jarak pun kami akan sampai ke satu masa nanti. Nampak tak tuan-tuan? Bersama Rasulullah sekalian, ini cerita-cerita yang tak sampai ke Malaysia. Saya cerita lagi banyak lagi, cuma masa tak mengizinkan. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, banyak akan berdoa, moga-moga yang menjadi satu sumber kekuatan buat kita. Apabila Allah uji, juga sumber kekuatan kepada mereka bila berdepan dengan pihak musuh. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga apa yang kita buat sumbangan, boykot, hashtag pun jangan lupa tuan-tuan. 2021 bukankah kita telah melancarkan satu hashtag, iaitu hashtag Israel Koyak. Ya tuan-tuan, Israel Koyak dah yang menyebabkan pokok Yahudi Zionis di sana Israel tu dengki dekat kita dan memang tahan dengan kita. Jadi kita tak perlu hantar kita punya batalion turun ke medan perang. Hashtag tuan, dia dah koyak apa? Sebab tu bila kita nak buat hashtag cuak pula yang baru ni, kita dah meneruskan. Contoh pasal naik saja posting pakai Gaza, posting letak Israel, apa-apa video berkaitan dengan isu yang berlaku, kita punya views akan rendah, kita punya like akan sikit. Sebab dia dah start. Dia tahu keyboard warrior Malaysia, cyber trooper Malaysia, kita punya orang dah Roblox pun Malaysia. Budak-budak yang nampak cara diri kan. Nampak tak tuan-tuan kesan kepada pihak sana. Apatah lagi dengan kesatuan-kesatuan yang dibuat. Maka tuan-tuan sama-sama orang sekalian terakhir,
Saya memetik kata Zainab Al-Ghazali, seorang sri surah mujahidah yang hidup di zaman Mujahid. Dia dah meninggal. Dia pernah kata apa tuan-tuan? Wahdatuna quwwatuna wa hiya aqwa min as-sawarikh wal qanabil. Sesungguhnya kekuatan kita ini berpunca dengan kesatuan. Bahkan kesatuan yang kita bina dengan kekuatan keimanan itu sebenarnya lebih kuat daripada sawarikh wal qanabil, bom-bom nuklear dan peluru-peluru berbalik. Sebab itu kekuatan umat Islam di Gaza, mereka bersatu. Tuan-tuan tengok, asgar tak takut. Orang-orang awam tak takut. Hospital, doktor-doktor, perawat-perawat ada lari, tekan. Nampak tak tuan-tuan? Hati mereka tetap sama. Mereka tidak berbalas satu sama lain dan mereka tidak menyalahkan. Ini punca pakai air, ini punca berikan di sini lepas kami ini. Nampak? Semuanya bersatu hati mempertahankan bumi yang berdaulat. Maka tuan-tuan pun sama, kita nak mempertahankan kedaulatan bumi Malaysia. Ayo pasangkan iman kita, satukan kita dengan akidah. Apa juga dengan pemikiran, letakkan kesatuan terhadap Allah dan Rasulnya. Semoga berpandang kita atas ajaran Islam yang benar. Kembali kita pun dalam keadaan beriman, insya-Allah. Yang baik kepada Allah yang maha kuasa kepada diri saya. Mohon maaf banyak-banyak sahaja yang dapat kita kongsi. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertemuan kami yang disertakan oleh Ustaz Nabil dengan idea ini, dengan amalan-amalan yang perlu kita amalkan untuk meneruskan solidaritas kita bersama Muslim. Dan saya tutup kita pada malam ini dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikatakan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak beramal seseorang ada dengan satu amalan yang paling menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala lebih daripada zikrullah. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, dan tidak juga amalan jihad di jalan Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan tidak juga melainkan engkau memukul dengan pedangmu sehingga dia berkecam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Begitu dahsyat amalan zikrullah yang hebat. Dan kalau kita tengok dalam amalan kita yang paling lemah adalah zikrullah. Kita habis solat terus pakai, terus berjalan. Sedangkan amalan itu lebih dahsyat daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita guna senjata sehingga berkecai, tidak boleh mendekati amalan zikrullah yang berkaitan istiqomahkan bukan sahaja doa kita pada segala hajat, apapun yang kita hajatkan akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa, kita menunda silat, kita salat hajat, kita rasa tidak pernah seolah-olah macam tidak dimakbulkan kerana zikir kita kepada Allah itu kurang sekali, tapi hajatnya banyak. Jadi kekuatan doa, kekuatan salat hajat, kekuatan sekali apapun mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumat telah diberikan tips yang terakhir, wad'ullaha la'allakum tuflihun. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya kamu berjaya dunia akhirat. Hatta dalam peristiwa ini kita memerlukan zikrullah yang banyak supaya doa kita dari Indonesia sampai ke sana. Kerana dengan hanya ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatkan kita dan pastinya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir dengan bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.